Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dikasihi nazir Masjid Al-Mujahidin, para ahli jawatan kuasa, petugas-petugas, para imam, para bilal, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia, rahmat, hidayat dan inayatnya dapat kita bersama lagi di dalam majlis ilmu pada malam ini, memenuhi slot antara maghrib dan isya ini. Kita duduk membicarakan beberapa hal yang bersangkutan dengan agama kita. Mudah-mudahan dia akan dapat menambahkan lagi kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menambahkan lagi rasa gemar kita untuk beramal terhadap agama kita. Jadi pada kesempatan malam ini saya merujuk kepada sebuah buku ataupun sebuah kitab yang bertajuk Al-Iman, Arkanuhu wa Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu, karangan Dr. Muhammad Naim Yasin, yang diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Rahman bin Abdullah, seorang ulama di Malaysia. Jadi buku ni tebal, banyaklah persoalan-persoalan tentang iman yang diperbahaskan di dalam kitab ini. Cuma saya nak mengambil sebahagian daripadanya, iaitu pada perkara yang menyatakan betapa iman kita ini sesuatu yang sangat bernilai pada diri setiap orang kita, setiap daripada kita, yang mana iman jugalah yang merupakan nilai utama kita di akhirat nanti. Di samping iman itu berguna bagi penghidupan kita di dunia ini, untuk keselamatan kita hidup di dunia ini, iman juga amat penting. Jadi iman itu umpama berlian, dia tidak boleh tidak kena kita hasilkan, kena kita wujudkan di dalam diri kita, dan kita kena pelihara dia, menjaga dia daripada menjaga dia daripada cabaran-cabaran yang boleh merosakkan keimanan kita. Jadi satu bab yang saya nak petik daripada kitab ini, iaitu yang ditajukkan iman itu boleh bertambah dan berkurang. Bahawa iman dalam dada kita ni, iman yang kita anggap ini, satu benda yang kadang-kadang boleh bertambah, hebat iman dia, dan kadang-kadang boleh berkurang, jauh dia daripada mengamalkan. Jadi berdasarkan pada dua pendapat ini, iaitu iman boleh bertambah dan boleh berkurang, para ulama sendiri berbeza pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahawa memanglah iman ini boleh bertambah, boleh berkurang atas beberapa dasar atau beberapa petikan yang diambil daripada Al-Quran sebagaimana yang Allah nyatakan sendiri. Tapi sebahagian ulama lagi, sebahagian kecilnya mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu tetap satu. Bila dah masuk dalam dada kita, itulah iman. Yang bertambah, yang berkurang itu sifat orang yang beriman itu. Kadang-kadang rajin dia dalam melaksanakan iman dia itu. Kadang-kadang malas dia. Kadang-kadang bertambah rasa seronok dia nak melakukan amal. Kadang-kadang datang culas dia. Culas istilahnya. Itu satu pendapat. Tetapi pendapat yang lebih masyhur mengatakan memang iman itu satu unsur yang boleh bertambah macam nasi tambah, dan boleh berkurang juga seperti minuman yang tumpah, tinggal sikit boleh kurang. Jadi sebagaimana jelaskan tadi bahawa perselisihan pendapat itu cuma dalam bab iman saja, kalimah iman je. Tapi hakikat iman itu berbeza mereka, pendapat mereka. Ada yang mengatakan boleh bertambah, ada mengatakan boleh berkurang. Seorang ulama At-Tahawi, nama ulama tersebut, dia kata iman itu satu dan ahli iman pada asalnya adalah sama. Ini pendapat yang mengatakan iman itu tak bertambah, tak berkurang, dia satu saja.
Ahli iman tu bila katakan orang tu beriman, sama semua. Yang menjadi bezanya tu iaitu antara malas dan rajin dia tu. Namun lepas tu semua ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahawa iman tu boleh berkurang, boleh bertambah berdasarkan kepada dalil Al-Quran sini. Allah sendiri cakap. Apa Allah cakap dalam Al-Quran? Di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, Allah sebut nyata di situ. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Biasa kita dengar je. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Macam mana kita nak faham ni? Apa contoh yang boleh kita faham? Duduk di pejabat, pumpang bersembang, tiba-tiba ada suara kata bos datang. Bila bos datang, dengan kata bos datang tu terkejut, takut, lekas-lekas duduk di meja, buat macam bekerja. Sebab apa? Sebab takutkan bos. Sebab kerana bila disebut kata bos tu baru dia rasa takut, gementar. Kemudian itu tengah duduk tu datanglah office boy ke siapa ke hantar memo. Dalam memo kata bos suruh masuk pukul 10 ni, sila masuk pejabat. Apa lagi? Berdebuk-demak lah hati tu. Maknanya dia takut atas arahan bos. Jadi orang beriman tu macam itulah. Orang beriman tu macam itulah. Boleh hilang imannya apabila dia tidak merasakan Allah memerhatikan dia. Macam tadi dalam pejabat tadi. Kalau dia tahu bos tu dah perhati daripada awal, memang takkan dia buat bersembang ke ataupun dia buat main-main dalam pejabat. Tapi oleh kerana tak tahu yang mengatakan bahawa bos tu ada dah mati daripada jauh, tiba-tiba ada orang lain bagi tahu bos datang, baru rasa takut. Tetapi bagi orang beriman, dia tahu Allah itu sentiasa memerhatikan dia. Kalau kurang iman itu maknanya pada ketika itu dia tidak merasakan Allah itu memerhatikan dia. Jadi apabila dia tahu Allah itu memerhatikan dia, apabila disebut nama Allah, dia sama ada dalam ceramah ke, sama ada mana-mana ke, dengar dia nama Allah, hati dia rasa gementar. Itulah yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah dulu. Apabila Rasulullah sebut nama Allah, hati mereka itu gementar, takut. Sehingga kan diriwayatkan Sayyidina Umar apabila dikumandangkan azan nak semayang, ketika nak ambil wuduk tu muka dia pucat, takut, tak amat takutnya, seolah-olah kalau dituris tak keluar darah. Ada sahabat bertanya, wahai Umar, kenapa aku dapati setiap kali bila azan masuk semayang, masa nak ambil wuduk tu nampak muka kamu pucat, nampak macam kamu seorang yang ketakutan. Jawab Umar, apatah tidak aku takut, sebab sekarang ni kita nak pergi menghadap satu zat yang maha besar, satu zat yang sangat agung. Jadi apatah tidak gemetar rasa hati. Begitulah kita nak menghadap seorang bos yang kita pandang mulia, yang kita agungkan, gementar hati kita. Kemudian itu apabila dibacakan ayat Al-Quran, kalimah Allah, itu seolah-olah macam kita contoh tadi, memo daripada bos tadi, dibacakan ayat Quran, maka gementar hati, bertambah imannya, bertambah takut dia kepada Allah. Itu dalil yang pertama, menunjukkan iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Kemudian kita ambil satu lagi dalil lah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata di dalam surah Ali Imran ayat 173, apa kata Allah? Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maksudnya iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ini orang yang taat, orang yang setia. Yang kepada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia, yakni orang musyrikin di Mekah, telah mengumpulkan pasukan tentera untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kamu kepada mereka. Mereka tidak takut. Bahkan perkataan itu menambahkan keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalil yang kedua ni dalil yang menceritakan tentang sahabat dulu macam mana. Sahabat dulu ketika perang dulu,
Kerana mereka ni memang sentiasa bercita-cita hendakkan syahid. Jadi bila pergi perang tu, jalan, ada khabar mengatakan musuh dah ada balik bukit. Musuh dah ada balik bukit. Bila musuh dah ada balik di sebalik bukit tersebut, maknanya cerah masa hadapan mereka untuk nak mendapat syahid. Begitu kental iman mereka. Dan bila kata musuh ada sebalik bukit, bertambah kuat lagi iman dia. Jom nak pergi perang sungguh, nak dapatkan syahid. Itu menunjukkan iman bertambah. Ketika dia berjalan, iman tu biasa. Iman dia biasa, iman yang ketika itu nak mencari syahid. Bila datang khabar kata di sebalik bukit dah musuh dah sampai, bertambah lagi kuat iman dia untuk nak mengejar syahid tersebut. Itu dua dalil. Cukuplah dua dalil itu kita menunjukkan bahawa iman tu boleh bertambah, boleh berkurang. Kemudian antara pula hadis, dalil-dalil yang kita ambil daripada hadis, ambil satu sajalah, saya ambil satu sajalah, iaitu antara hadis yang mengatakan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Bermaksud mukmin yang paling sempurna imannya ialah mukmin yang paling banyak akhlaknya. Maknanya baik akhlaknya, bertambahlah iman dia. Kurang akhlak dia, maknanya orang ni jauhlah daripada iman. Di situ dalil hadis menunjukkan iman itu boleh berkurang, boleh bertambah dan boleh diteropong, boleh ditengok dari akhlak seseorang tu. Kalau cakapnya cakap cabul ya, itu menunjukkan kuranglah iman tu. Kalau cakap itu cakap lillah, cakap bagi nasihat, itu orang yang bagus. Maknanya iman dia kuat. Dia sentiasa berhati-hati dalam percakapan dia. Dia sentiasa menjaga akhlak dia, dan dia sentiasa tidak melanggar batas-batas akhlak yang telah ditetapkan oleh syariat. Cukup satu itu. Kemudian di antara lain pula dalil-dalil iman itu boleh bertambah, kita ambil pula daripada asar ataupun penghidupan para sahabat ni. Kata Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat yang hebat. Dia ni termasuk dalam kalangan golongan sufi di zaman Rasulullah SAW. Itu Abu Darda, Abu Zar, Abu Hurairah. Ini orang yang tidak ada apa-apa langsung dari segi duniawinya. Memang miskin, tapi iman mereka kuat, ilmu mereka banyak. Apa kata Abu Darda yang maksudnya? Saya sebutkan maksudnya saja. Di antara tanda kepahaman seseorang hamba ialah selalu menjaga imannya dan berwaspada daripada perkara-perkara yang mengurangkan imannya. Di antara tanda kepahaman seorang hamba itu ialah mengetahui adakah imannya makin bertambah atau makin berkurang. Dalil menunjukkan iman itu bertambah berkurang. Para sahabat dulu mereka sentiasa berhati-hati. Cukup hati-hati sentiasa nak mencari perkara-perkara yang boleh menambahkan iman, yang menunjukkan dalil iman itu boleh bertambah. Dan mereka juga sentiasa berhati-hati kepada perkara yang boleh merosakkan iman, yang boleh mengurangkan iman. Bukan merosakkan iman, mengurangkan iman. Kalau rosak iman itu memang dia jauh sungguh. Jadi daripada apa yang Abu Darda cakapkan ini menunjukkan memang iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Satu lagi kata Umar Al-Khattab, salah seorang sahabat besar Rasulullah SAW. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian pernah tahu macam mana sejarah Umar dimasuk Islam. Umar ni salah seorang yang pada peringkat awalnya sangat kuat menentang Islam. Sangat bermusuh sangat dengan Islam, sangat benci dia kepada Rasulullah SAW. Kalau dapat peluang nak bunuh, memang dia bunuh. Tetapi ada satu benda baik yang ada dalam Umar ni. Kenapa? Kerana dia menentang Islam itu. Kenapa? Dia pernah disebut selepas dia Islam. Kerana apa dia menentang Islam ni? Kerana dia dapati memang Islam ini memporak-porandakan masyarakat Arab di ketika itu. Jadi dia memperjuangkan menentang Islam itu kerana memperjuangkan suasana Arab yang dah pecah belah. Dia anggap macam dah pecah belah oleh datangnya ajaran Nabi Muhammad. Sedangkan yang lain itu menentang Islam kerana apa? Kerana lain, kerana takut hilang harta, kerana takut hilang pangkat. Abu Jahal, dia seorang besar, nanti dia fikir kalau dia ikut Islam, jatuhlah martabat dia, terpaksa duduk dengan hamba-hamba abdi. Kerana yang banyak ikut Islam pada peringkat awal tu hamba abdi. Kalau aku ikut Islam, jatuhlah taraf aku. Tapi berlainan dengan Umar. Umar dia menentang Islam walaupun dalam keadaan yang negatif, tapi negatif dia tu negatif yang ikhlas. Dia menentang Islam kerana dia dapati Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu telah memporak-porandakan masyarakat Islam pada nilai dia. Tetapi selepas daripada itu, apabila dia tahu Islam itu lebih baik, lebih benar, dia menjadi seorang Islam yang sangat baik dan menjadi orang yang sangat menentang kepada kekufuran.
menentang kepada masyarakat Arab yang kufur. Itu Umar. Dan sejarah Islam ni pun saya rasa semua dah dengar lah macam mana hebatnya, lain daripada orang lain. Cara Islam dia lain daripada orang lain. Dan Umar ni pula mempunyai sikap yang sangat garang, yang sangat bengis, sama ada dia belum Islam dan apatah lagi sama ada sebelum Islam dan juga selepas daripada dia Islam. Bengis. Kalau seorang datang jumpa Rasulullah, pegang janggut Rasulullah, dia terus cabut pedang nak pancung orang tu. Padahal dia terlalu biadab. Jumpa Rasulullah, pegang janggut Rasulullah. Tapi itu dah jadi ada istiadat orang Arab. Dia kalau jumpa tu dia urut janggut. Kalau orang Melayu kita ni pantang, jangan pegang janggut, bersilat dia nanti. Tapi Umar tak boleh. Bila dia tengok orang, seorang Arab yang lain datang jumpa Rasulullah, cakap cara kurang ajar, cakap secara tak beradab, dia terus cabut pedang lah. Kalau tidak ditahan oleh Rasulullah, memang mati lah tu. Itu Umar. Tapi Sayyidina Umar ni apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kemudian itu dia pula dilantik menjadi khalifah yang kedua menggantikan Sayyidina Abu Bakar, sikap garang itu memang berpusing 360 darjah. Daripada seorang yang garang, dia jadi seorang yang cukup baik. Daripada seorang yang kasar, walaupun kasar atas dasar kebenaran, menjadi seorang yang cukup lembut. Daripada seorang yang kata orang tu bersikap yang menakutkan orang, menyebabkan orang jadi suka dengan dia, sayang dengan Umar. Itu Umar, Sayyidina Umar. Kita selitkan sikitlah cerita tentang Sayyidina Umar. Dan dia merupakan khalifah yang kedua mengganti tempat Rasulullah SAW, dan sempat memerintah selama 12 tahun dengan keadaan pemerintah yang cukup adil, cukup saksama, dan cukup dia mengambil tahu tentang semua rakyat. Di antara kehebatan Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, kita selitkan sikitlah ni. Bila malam-malam dia merayau, dia tak tidur. Dia merayau tengok keadaan masyarakat. Kadang-kadang ada masyarakat ni, orang ni dia miskin, hidup susah, tapi dia segan nak mengadu. Itu yang dia pergi cari, dia tengok, dia selidik, dan bagai-bagailah peristiwa yang berlaku di semasa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab ni menunjukkan betapa tawaduknya dia, betapa adilnya dia menjadi seorang khalifah, dan betapa dia mengambil berat tentang penghidupan rakyat yang di bawah pemerintahannya. Itu Sayyidina Umar secara ringkas lah. Apa Sayyidina Umar kata dalam bab iman ni bertambah berkurang? Kata Sayyidina Umar, halumu nazdadu imanan wa yazkuruna Allah azza wa jalla. Maksudnya, marilah kita menambahkan iman. Bila jumpa dengan sahabat-sahabat, satu wasiat, satu perkataan yang kita kata yang sinonim dengan dia, bila jumpa sahabat tu, marilah kita sama-sama menambahkan iman. Marilah kita sama-sama menambahkan iman. Dia mengingati. Sambil dia cakap tu, ingatkan diri dia, dia mengingatkan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain. Marilah kita sama-sama menambahkan iman. Lalu mereka pun berzikir, mengingati Allah, sama-sama berzikir. Itu sikap Sulaiman, menunjukkan dalil bahawa iman tu boleh bertambah, iman tu boleh berkurang. Jadi bagi kita yang ada hidup pada hari ini, macam mana iman kita? Adakah kita berusaha untuk menambahkan iman kita? Macam mana nak menambah imannya? Apa unsur-unsur yang boleh menambahkan iman kita? Apa perkara-perkara, elemen-elemen yang boleh menjadikan iman kita itu bertambah? Jumhur para ulama semua, sama ada ulama tauhid ke, ulama fiqh ke, ulama tasawuf ke, ulama hadis ke, ulama apa pun, bila kata jumhur ulama, semua ulama lah, semua ulama sepakat mengatakan ada 3 unsur, ada 3 perkara ataupun ada 3 benda yang boleh menambah iman kita. Jadi bila 3 benda ni kita cari, kita usaha, dan kita tidak terlepas pandang, insya-Allah iman kita akan bertambah. Dan selagi mana usaha ni tetap kita cari, 3 benda ni tetap kita cari dari semasa ke semasa, dari semasa ke semasa juga iman kita bertambah. Kalau kita dapat kekalkan sampai akhir hayat kita, confirm jamin kita mati dalam iman, insya-Allah. Apa benda tu? Yang pertama tak lain tak bukan ilmu lah. Ilmu lah perkara yang utama sekali yang boleh menambah iman kita. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang, pertama tentang kenal Allah, kenal Nabi, kenal sifat Allah, kenal semua hal-hal bersangkutan dengan Allah dan juga Nabi. Bukan ilmu sebarangan ilmu.
Yang keduanya, ilmu mengenal Al-Quran. Kita kena belajar ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan Al-Quran. Kena baca Quran tu bukan sekadar mengaji, tapi kena mengkaji. Itu kata Dr. Daniel, Dr. Daniel ahli sains yang kata tu, selalu bila dalam ceramah dia tanyalah ustaz apa tu, perkara tu ungkapan tu selalu disebut. Kita hendaklah mengaji dan juga mengkaji. Tidak boleh terhenti dengan mengaji. Selalunya masyarakat kita Melayu ni, dia dah berasa bangga kalau anak dia dah khatam Quran, dan dia sendiri pun berasa bangga. Aku dah 3 kali dah khatam Quran, aku dah 4 kali lah. Tapi khatamnya habis secara khatam dah. Kemudian tu khatamnya pun pula tu khatam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tidak dikira khatam. Bulan Ramadan tu khatam secara untuk bulan tu kita baca ramai-ramai. Saya baca satu muka, kemudian orang yang kedua baca satu muka, orang yang ketiga baca satu muka. Malam yang ke-27 kita pun khatam. Itu bukan khatam yang hakikatnya. Khatam yang sebenar masuk khatam tu kita baca daripada daripada muka satu sampai habis, kita seorang. Itu baru khatam. Dan kalau paling baiknya pula tu buat majlis. Tapi orang Melayu biasa gitulah, bila khatam anak dia buat majlis pulut kuning. Tapi yang menjadi kekurangannya apabila kita tidak mengkaji, kita tidak mentadabbur Al-Quran tersebut. Apa yang dicerita dalam Al-Quran itu, apa yang dimasukkan dalam Al-Quran itu, apa yang dikendaki oleh setiap ayat Al-Quran yang kita baca tu, itu baru boleh tambah iman. Kalau sekadar kita baca daripada awal alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, sekadar baca itu saja, itu tidak menambahkan iman. Menambahkan pahala boleh. Sebab kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Al-Quran itu kalau dibaca satu ayat tu bukanlah dikira satu pahala, tapi satu huruf tu satu pahala. Itu mungkin dapat pahala. Daripada alif lam mim sampai minal jinnati wan nas tu beribu-ribu pahala kita dapat, berjuta-juta pahala kita dapat. Tetapi iman tidak dijamin. Tidak dapat dijamin dengan kita baca Quran macam tu. Jadi baca Quran yang boleh menjamin meningkatnya iman kita, iaitu dengan mengkaji, ataupun dalam bahasa Arabnya tadabbur. Kita tengok. Jadi caranya macam mana? Mudah saja. Carilah Al-Quran terjemahan tu ke. Oleh kerana kita tak belajar bahasa Arab ataupun tak mampu nak menguasai bahasa Arab, tak apa. Kita baca Quran itu yang paling baiknya kita buatlah usrah. Dalam keluarga kita ke, abang baca, kemudian adik baca makna dia tu. Dan bapa pula kalau mampu tafsirkan sikit. Kalau tak mampu cukuplah dengan makna. Tapi sekarang ni dah boleh. Kalau kita nak tafsir sesuatu ayat Quran, boleh dah. Ada banyak kitab-kitab tafsir yang ada dijual di dalam pasaran. Kita bacalah situ, dan tafsir itu memang tidak lalu. Antara kitab-kitab yang boleh saya syorkan Tafsir Al-Azhar karangan Profesor Hamka. Itu boleh baca. Isinya memang tidak menyeleweng. Kalau kita baca apa yang kita faham, itulah sebenarnya. Yang keduanya Tafsir Ibn Katsir. Boleh kita beli di pasaran. Banyak sekarang ni, berbagai-bagai edisi ada. Macam-macam syarikat yang cetak. Ada yang kulit warna hijau, ada yang kulit berbunga-bunga, ada yang besar, ada yang kecil. Baca, isinya sama. Dan lagi satu tafsir Said Qutb. Boleh. 3 tafsir ni boleh baca. Macam tafsir Ar-Rahman tu boleh juga, tapi itu bukan tafsir, itu sekadar terjemahan saja. Kalau terjemahan tu banyaklah kitab terjemahan yang boleh kita baca, yang ada dijual di pasaran. Tapi kalau tafsir ni, 3 tafsir ni boleh. Ataupun ada satu tafsir lagi yang baru dicetak, belum siap lagi, iaitu tafsir yang ditulis oleh Abdul Hayy, bekas mufti wilayah Persekutuan. Dia dah buat sekarang sampai juzuk berapa, saya tak perasan tak, tapi dah ada lah. Tafsir itu pun boleh. Cerita-cerita yang dia bawa dalam tu cerita-cerita yang autentik, yang asli, yang tidak menyeleweng. Boleh. Si ayah boleh baca, kemudian boleh huraikan kepada anak-anak, kepada keluarga dia. Baru datang penghayatan, dan barulah boleh bertambah iman kita. Kemudian lagi apa ilmu yang kita nak cari yang boleh menambah iman, iaitu mengaku akan ketuhanan Allah dan sifat kesempurnaan baginya. Ilmu-ilmu yang menjurus ke situ. Kemudian mengaku juga tentang kerasulan. Tapi ilmu-ilmu yang lain selain daripada ini, itu sebagai untuk keuntungan penghidupan jelah. Belajar ilmu alam, belajar ilmu komputer,
belajar ilmu IT, itu bukanlah kita nak nafikan ilmu itu tak penting. Penting. Tapi ilmu itu sekadar untuk menyempurnakan lagi lah, ataupun untuk penghidupan kita. Tapi ilmu yang untuk menambahkan iman kita, itulah ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu mengenali Allah, mengenal Rasul, ilmu-ilmu yang kita baca daripada kitab-kitab sirah, kita baca sejarah Rasulullah, itu menambahkan iman. Banyak buku-buku sejarah sekarang ni saya tengok dalam pasaran pun, sejarah tentang riwayat Rasulullah SAW, sirah Nabi kita banyak ada. Ramai penulis yang menulisnya, dan semuanya itu insya-Allah boleh menambahkan iman kita, merasakan hebatnya Islam, hebatnya Rasulullah itu. Kemudian itu, sesiapa yang melepaskan dua kalimah syahadat, kata kitab ni, dan hatinya beriktikad dengan kedua-duanya, maka ia memperoleh asal iman. Tetapi tidaklah sama dengan orang yang mengetahui pengertian dan tuntunan dua kalimah syahadat itu secara tartil. Maksudnya di sini, maknanya ilmu itu dia akan mengembangkan, akan menambahkan iman. Sekadar ilmu kita cari untuk ilmu macam tadilah. Kita mengaji itu sekadar nak cari pahala, bolehlah. Sekadar kita baca daripada Alif Lam Mim sampai Qur'an, kita dah merasakan kita seorang Islam yang baik? Belum lagi. Belum lagi. Tapi memerlukan ilmu, kena, mau tak mau kena kita tadabbur dengan Al-Quran tersebut. Dari Al-Quran itulah baru dapat kita kenal Allah itu siapa. Dari Al-Quran itulah baru dapat kita kenal Rasulullah itu siapa. Dan daripada Al-Quran itu juga baru dapat kita kenal Nabi-Nabi yang dulu, kisah-kisah mereka yang boleh kita ambil tauladan. Barulah ada iman tu meningkat, barulah iman tu boleh naik. Itu yang pertama. Sebut cara ringkasnya lah. Adapun yang kedua, belum lagi. Yang pertama lagi antara dalil yang dikatakan macam mana iman ilmu itu boleh dikatakan menambahkan iman. Satu dalil yang biasa kita dengar daripada firman Allah SWT, ayat yang biasa kita dengar, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama di sini bukanlah masuk orang yang dah jadi ulama. Jadi maksudnya sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, yakni orang yang kuat imannya kepada Allah, adalah di antara hamba-hambanya yang berilmu, iaitu Allah istilah sini sebagai ulama. Ulama itu maksudnya orang yang berilmu, orang yang ada ilmu, orang yang mencari ilmu, yang dapat menghayati ilmu itu. Itu jaminan Allah dah bagi. Allah sendiri bagi jaminan orang yang ada ilmu, insya-Allah iman dia kuat. Allah akan bagi kekuatan iman pada dia dengan ilmu yang dicari, dengan ilmu yang tujuannya untuk naikkan iman, bukan ilmu yang dicari untuk tujuan lain. Memang tidak dinafikan ada orang dalam dunia ni mencari ilmu untuk tujuan lain, belajar, hatta belajar agama pun. Kalau belajar dunia tu, itu mungkinlah dia belajar IT, dia belajar ilmu perdagangan supaya dia dapat jadi kaya, supaya dia dapat jadi terkenal, supaya dia dapat jadi pangkat. Itu kerana orang dunia, ke arah dunia. Tetapi kadang-kadang ada juga orang belajar agama, belajar agama kerana dunia. Ada, kita rasa pun rasa pelik, tapi wujud benda tu. Ada ustaz-ustaz yang mencari ilmu, dia dah pandai-pandai tu, tujuannya nak dapat satu kedudukan, orang puji dia, orang rasa hebat, dia rasa hebat ilmu yang dia ada. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita bukanlah situ. Jadi kita carilah ilmu agama itu untuk menguatkan iman, untuk sebagai bekalan kita di akhirat nanti. Dan lagi dalilnya Allah berkata dalam Quran, qul hal yastawi allazina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Bukan ya'malu, ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tak ada ilmu? Memang tak samalah. Orang yang beramal, kata hadis lain, orang yang beramal sepanjang masa tanpa ilmu, amal itu Allah dikatakan sebagai amal yang sia-sia. Tapi ingat pula, orang berilmu kalau tidak beramal menjadi orang yang dimurkai oleh Allah SWT pula. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh menguatkan iman kita, tak lain tak bukan terbalik daripada ilmu, iaitu amal. Ain mim lam, ain lam mim. Dua tu dia terbalik balik. Ilmu yang tadi ilmu, yang keduanya amal. Jadi amal dengan ilmu ni dia dua yang sinonim, dua yang bergandingan. Ada ilmu tak ada amal, tak jadi juga. Kuat beramal tapi tanpa ilmu, tak jadi juga. Di zaman-zaman terakhir ni wujud juga golongan-golongan yang beramal, kuat amal dia, hebat sembahyang dia, tapi dia tidak berminat dengan hal-hal hal-hal untuk mencari ilmu. Ada majlis-majlis pengajian umpama kata, dia tak mau serta sekali. Dia hebat dengan amal dia saja. Dia terlalu menekankan tentang kerja-kerja usaha dakwah dia.
Saya tidak nak menuju kepada sesiapa, tapi secara umumnya wujud kalangan orang macam tu. Ini maknanya tertipu sikitlah. Kita nak kena seganding, berganding sekali ilmu dengan amal. Kita beramal atas dasar ilmu, dan kita cari ilmu dengan tujuan untuk beramal. Kalau cari ilmu semata-mata ilmu atau dengan tujuan yang lain, dia tak jadi. Beramal pula semata-mata dengan amal itu untuk nak merasakan bahawa kita nanti di akhirat nanti akan dikira oleh Allah SWT kerana banyaknya amal kita, tidak juga. Amal yang banyak di akhirat tak laku kalau tidak dengan ilmu. Jadi amal dengan ada ilmu tu baru ada dipandang oleh Allah SWT. Namun begitu, amal itu bukanlah sebagai penjamin untuk kita menang di akhirat, untuk kita ditempatkan oleh Allah SWT di syurga. Kerana apabila orang tu nak masuk ke syurga, apabila orang tu dipilih untuk masuk ke syurga, itu adalah kerana rahmat Allah SWT. Jadi kita beramal dengan ilmu kita itu untuk nak mencari rahmat Allah SWT. Apa di sini dikata? Dengan banyak melakukan amal soleh, iman dan keyakinan akan bertambah kuat. Sebaliknya, menyedikitkan amal akan tenggelam di dalam syahwat dan maksiat. Iman akan menjadi lemah. Dan dengan banyaknya melakukan maksiat pula boleh jadi membawa setengah manusia sampai kepada garisan mengingkari atau menghalalkan yang haram, mendustakan Rasulullah, serta menyekutukan kejahatan dengan kefasikan. Akhirnya mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang mungkar ataupun orang yang kufur, wal'iyazubillah. Itu perlunya amal. Walaupun ilmu dah ada, kalau kita tidak mahu beramal dengan ilmu itu, menyebabkan ilmu itu pula juga akan terhakis. Hakis keberkatan ilmu tersebut. Dan apabila kita tidak beramal, kita meninggalkan amal, maka dengan meninggalkan amal itu dia akan membesarkan, menyehatkan pula syahwat, nafsu kita. Jadi amal ni selain daripada dengan ilmu itu, tujuannya supaya dia menundukkan nafsu kita. Kerana nafsu ni disebut Allah, dia tidak lain tak bukan mengajak kepada kemungkarannya. Jadi apabila kita kurang amal, nafsu kita besar, jadi kita mula akan jadi leka. Mula jadi leka, gerah iman tu mula dia akan turun-turun. Jadi bila dah leka tu, akhirnya dia dah seronok kepada meninggalkan amal, seronok kepada maksiat. Dia dah rasa buat maksiat tu lagi nikmat daripada berbuat amal. Di ketika itu kita khawatiri yang tadi iman tu dah lemah, boleh jadi iman tu terus tanggal terus. Walaupun tinggal namanya sebagai orang yang beriman, orang Islam, tapi hakikatnya cara hidupnya dah tak cara hidup orang yang beriman lagi. Itu yang kita takut. Itu disebut wal'iyazubillah. Mudah-mudahan amal itu jangan kita tinggal. Selain daripada dia meningkatkan iman kita, dia juga sebagai penyelamat. Amal kita itu sebagai penyelamat daripada kita termusnah di dunia ni lagi, apatah lagi di akhirat nanti langsung dimusnah. Oleh kerana asas iman adalah mengaku ketuhanan dan memperhambakan diri, beribadat dengan ikhlas. Pengakuan ini mengandungi dua jenis, iaitu pertama mengaku secara teori, iaitu mempercayai dengan hati. Yang kedua mengaku secara amali, iaitu taat, melaksanakan perintah. Maksudnya di sini, kalau kita mencari ilmu kita carilah hebat. Kita boleh baca Quran, kita boleh mentadabbur Al-Quran, faham apa yang ada dalam Al-Quran. Namun apabila kita tidak beramal dengan ilmu yang dah ada pada kita itu, menjadilah ilmu kita itu sebagai ilmu teori saja. Bila nak berdebat memang dia menang lah. Bila orang tanya hukum dengan dia, memang boleh jawab, ilmu dia banyak. Tapi dari segi amal dia kurang, menyebabkan ilmu yang banyak tadi yang sepatutnya boleh meningkatkan imannya, tetapi tidak menjadi begitu. Sebab ilmu dia tu tinggal daripada tahap ilmu yang teori sajalah. Ilmu yang boleh dia berhujah dengan orang kalau orang tanya dia, berhujah kalau orang mengeluarkan masalah dengan dia. Bismillah. Tapi ilmu untuk nak mendapatkan keberkatan, untuk nak meningkatkan iman tu, dia tak akan dapat. Jadi ilmu yang nak mendapatkan iman itu tadi, menambahkan iman, kena disertakan dengan amal. Jadi gandingan dua tu, ilmu dengan amal tu tak boleh lari. Sebagaimana ada kata-kata hikmah daripada seorang ulama, lebih kurang macam mana maksudnya, ilmu tanpa amal menjadi sia-sia. Saya dah sebut tadi lah. Dan amal
tanpa ilmu dia akan tertolak. Jadi ilmu tanpa amal dia sia-sia, penat sajalah belajar ilmu. Walaupun ada PhD, ada gelaran doktor umpama kata, hebat ilmu dia, boleh menyelesaikan berbagai-bagai masalah keagamaan, tapi dia sendiri tidak ada amal, maka sia-sialah ilmu. Walaupun pada diri dia mungkin membawa faedah, dia ada ilmu hebat sampai PhD, mungkin dia dapat pangkat dalam satu kedudukan, gaji dia pun besar, dapat faedah lah pada diri dia, tapi pada hakikatnya langsung tidak membawa faedah. Di akhirat nanti satu biji sawi pun Allah tak nilai ilmu dia tu. Allah tak nilai langsung ilmu yang dia dapat yang hebat tu kalau dia tidak sertakan dengan amal. Bila dah ada dengan amal tu, barulah bernilai ilmu tersebut. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, yang boleh menambahkan iman kita tak lain tak bukan berzikir dan berfikir. Zikir dan fikir. Jadi zikir ni kalau kita buka dalam kitab-kitab bab khusus mengatakan tentang zikir ni, betapa zikir ni dia ada dua bentuk. Satu, kita ingat kepada Allah SWT, hati kita tidak putus daripada mengingati Allah SWT. Yang kedua, zikir ni kita sebut, kita sebut nama Allah tu. Jadi bab zikir ni pun janganlah kita lepas pandang, kerana kebanyakan kita lihat juga lah kadang-kadang masyarakat sekarang ni, lepas saja semayang terus saja dia cabut itu, tidak ada peruntukan masa sikit untuk berzikir dalam kategori menyebut nama Allah. Dia pun menggunakan alasan, ini bid'ah, mana ada Rasulullah buat. Rasulullah tu memanglah dia tak buat, sebab hati Rasulullah dengan hati para sahabat tu memang sentiasa berzikir. Sedangkan kita ni masa naik motor berzikir ke? Masa kita tengah makan kat restoran ke makan apa, berzikir kita? Tidak, kita lupa zikir. Jadi ada sedikit peruntukan masa selepas sembahyang tu, zikirlah. Mudah-mudahan di situ dapat cover kita masa-masa yang terluang yang kita lupa untuk berzikir. Kita lupa untuk berzikir. Tapi kalau kita ni jenis orang yang boleh berzikir sepanjang masa, dan sembahyang berzikir, lepas sepanjang kita berjalan kita berzikir, tengah duduk di atau atas bangku berzikir, tengok orang lalu lalang berzikir, isi minyak kereta pun berzikir, berjalan ke sana kemari berzikir, itu tak apalah, hebat tu, alhamdulillah. Tapi lazimnya payahlah, 1 dalam sejuta kita nak dapat. Jadi berzikir itu satu yang banyaklah boleh kita buat tentang zikir ni. Antaranya tadi menyebut nama Allah, antara lain pula dengan banyak membaca Quran dengan secara bertadabbur. Kemudian antara lain pula berzikir itu kita duduk dalam majlis-majlis zikir, itu juga termasuk dalam berzikir. Umpamanya majlis yang ada sekarang ni, majlis zikir, dan disebut dalam beberapa kitab, disebut dalam bab majlis zikir ni memang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu termasuklah dalam berzikir kepada Allah. Pahalanya sangat besar, janji Allah pun sangat besar. Walaupun kita duduk dalam majlis ilmu tu, kita tidak dapat menghayati, tertidur umpama kata, tertidur tu tak dapat ilmu yang disampaikan, tapi pahala dan juga jaminan daripada Allah SWT tetap ada. Orang yang dapat duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah iman dia akan dipelihara oleh Allah SWT. Itu di antara penyebab yang boleh menambahkan iman. Kalau tak bertambah pun iman kita, kerana duduk dalam majlis ilmu itu tidak mendapat, tetapi iman kita dapat bertahan. Dan selain daripada berzikir itu, kita berfikir. Kita kena banyaklah berfikir tentang apa itu, tentang apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang ada di sekeliling kita, kita lihat, kita kaitkan dengan Allah. Kita kaitkan dengan keimanan kita, dan kita kaitkan kepada perkara-perkara yang boleh menyuburkan iman kita. Sebagaimana Allah menyebut, menceritakan tentang orang yang sentiasa berzikir ini, iaitu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, sama ada berdiri ataupun duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Hati mereka tidak lepas daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sudah hadirin hati Allah sekalian, itulah apa yang nak saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, iaitu bab iman. Iman itu adalah sesuatu yang penting, dan iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Dan dalam menjalani penghidupan kita hari-hari ini, jaga-jagalah. Kita kena jagalah iman kita ini, dan kena sentiasa berusahalah supaya iman kita ini kalau tak kurang pun, kalau tak bertambah pun, biarlah dia di tahap yang tidak menurun. Jadi antara perkara yang 3 sebut tadi, janganlah kita pandang ringan. Jangan kita abaikan tentang mencari ilmu, tentang mengamalkan ilmu kita itu, dan tentang berzikir, menghadiri majlis-majlis zikir, dan juga tentang tafakur kepada Allah SWT. Salah satu untuk mendapatkan hal-hal yang ketiga ini, kita kena duduk bersama dengan satu jemaah.
bersama orang-orang yang sejalan dengan kita. Jadi kalau kita bercerai daripada keadaan itu, memang tiga perkara ni susahlah kita nak dapat. Jadi kalau kita sentiasa mengekalkan diri kita ni duduk dalam keadaan, dalam suasana yang semua orang di situ pun ke arah situ, insya-Allah selamatlah iman kita, bertambahlah iman kita. Dan mudah-mudahan yang paling penting, saat akhir kita dijemput oleh Allah SWT nanti, saat itu iman kita di atas puncak, dan di saat itu juga amal kita di kategori amal yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang diredha lagi diredai. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu untuk kesempatan kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya katakan pada malam ini memberikan manfaat untuk kita bersama, khususnya pada saya sendirilah, dan saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang silap itu dari tutur kata saya ke, ataupun susunan ayatnya yang tak begitu kena ke, itu daripada kelemahan saya lah. Mudah-mudahan kita ambillah manfaat yang baik itu, dan yang tak baik itu kita tinggalkanlah. Dan saya dimaklumkan juga bahawa kuliah pada malam ni dirakam masuk ke YouTube. Kalau ada yang nak ulang balik, bolehlah tengok dalam YouTube. Sekian, wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa qurra fahman wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله.